Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan yang dihormati pengurusi masjid dan staf pimpinannya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, adik-adik dan anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul di Masjid Sultan Muhammad Bukit Besar ini untuk sama-sama mengerjakan ibadah solat maghrib secara berjemaah. Ramai di kalangan kita yang masih dipilih untuk berada di sini berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ada juga yang masih berada di pasar-pasar malam, yang berada di padang bola, ada. Tapi Allah pilih kita. Yang itu nikmat yang kita perlu syukuri. Seterusnya tuan-tuan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi jemput saya yang bukan ustaz ni lah. Biasanya ustaz-ustaz yang sampaikan ceramah kuliah, tapi pada hari ini yang dijemputnya peguam. Jadi tajuk hari ini pun dia berkisar kepada amalan guaman aja lah, kan? Tuan-tuan, sebenarnya masjid ini ada nostalgia pada saya. 20 tahun yang lalu, bulan November lah juga, masa tu masjid kayu lah kan. Masjid ni masjid baru. 20 tahun yang lepas, tahun 2003, saya datang ke sini sebagai seorang raja sehari. Saya nikah dengan orang Bukit Kecil. Jadi keluarga mertua saya sediakan homestay kat sini, depannya ada home. Saya tengok lagi homestay tu tak ada dah macam dah tak berfungsi lah. Jadi saya sembahyang Jumaatnya di sini berbaju pengantin, tuan-tuan. Saya pakai songkit solat Jumaat di sini. Pelik-peliknya. Tapi sebab nak kejar masa, sebab lepas sembahyang Jumaat, rombongan pengantin lelaki pergi ke majlis walimah saya. Jadi nostalgianya kampung ini, masjid ini. Dan alhamdulillah saya pun dah balik ke Terengganu ini sejak PKP hari itu menetap dan berkhidmat di sinilah. Dan saya tinggal di belah Bukit Payung tu. Bukit juga lah, Bukit Besar, Bukit Kecil, Bukit Payung. Okey lah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada malam ini tajuk yang diamanahkan kepada saya, bahaya scammer. Kita akan kupas, kita akan bincangkan tajuk ini insya-Allah berserta dengan contoh-contohnya dan juga akibat. Kadang-kadang kita fikir kenapa nak kena cerita pasal scammer tu. Biarlah dia, kalau dah dia yang tipu kita, maknanya dia kena tangkap lagi, kenalah ambil tindakan, polis ambil lah tindakan. Tuan-tuan, ada ketika kita menjadi mangsa scammer dan silap-silap hari bulan kita akan menjadi sebahagian daripada scammer. Macam mana? Kejap lagi. Kalau nak tunggu, nak dengar, tunggulah sampai habis, kan? Barulah kita
akan jelaskan macam mana mula-mula kita kena tipu, tapi tiba-tiba kita pun kena angkut sekali dengan pihak berkuasa. Kerana apa? InsyaAllah sampai nanti kita akan kupas. Tuan-tuan perempuan sekalian, saya percaya semua yang ada dalam ini ada telefon bimbit, betul? Kan? Dan semua sebenarnya ada social media. Ada Facebook, ada TikTok, ada Insta, paling tidak ada WhatsApp group. Saya percaya tuan-tuan, kalau tengok dalam grup telefon masing-masing tu mesti lebih daripada grup, daripada 15 grup seorang. Kita ada grup masjid. Dalam grup masjid tu pula ada grup lain pula, grup berzanji. Kemudian ada grup apa pula? Grup ngeteh. Masjid saja ada 2 atau 3. Okey. Kampung pula kita ada satu grup. Lepas tu grup yang kedua, geng itu saja, warna itu. Kalau warna ni tak masuk, okey, itu grup lain. Itu kampung saja pula. Kemudian kita ada grup sekolah. Grup sekolah menengah satu grup. Masa kat universiti satu grup. Lepas tu apa lagi? Grup kerja, macam-macam kerja. So kalau kita kira seorang tu, kemungkinan besar dia akan ada lebih daripada 30 grup. Ini belum sahabat-sahabat kita yang ada anak sekolah lagi ni. Anak 7 orang, memang ada 7 grup lah. Darjah 1 satu grup, darjah 2 satu grup dengan cikgu. Okay? Dan kenapa sekarang ini penipu-penipu ni, scammer ini, dia memang menggunakan social media. Dia dah tak ada dah macam dulu jumpa kita, lebong kita, nak tipu. Tak ada dah. Sebab itu kalau ikut rekod pihak berkuasa, pihak polis sendiri, jenayah yang paling membimbangkan sekarang ini adalah jenayah komersial, jenayah penipuan dalam talian. Memang tengah heboh. Kita di Terengganu ni jarang-jarang sekali kita dengar kes-kes jenayah besar, kan? Baru-baru ni ada lah kes wanita yang tikam tu kan, yang dekat mana? Dekat Kuala Berang rasa. Itu. Yang sebelum tu, 2-3 minggu sebelum tu ada kes wanita juga kena tikam juga di Kedai Dobi dekat Kuala Nerus, kan? Maknanya senang 3 minggu tu. Kemudian sebelum tu ada juga meninggal, jumpa mayat di dalam gaung dekat Belah Marang tu. Sebelum tu, lepas raya sebelum ni, adalah grup ayahanda apa entah tu, harimau kumbang ke apa, kan, kena tangkap. Maknanya geng kongsi gelap. Maksudnya tuan-tuan, kes jenayah di negeri Terengganu ni terkawal. Jarang-jarang sekali kita dengar kes-kes bunuh, kes bompak, kes apa haruan makan anak. Jarang-jarang kita dengar. Maksudnya tuan-tuan, kes-kes tersebut under control. Kalau tanya pihak polis, dia kata under control. Tapi kes yang paling membimbangkan adalah kes scammer. Ini belum cerita lagi bab kedai akaun. Bab scammer ni saja, maksudnya kita menjadi mangsa. Tak kira lah skim apa, tapi kalau pergi tengok laporan polis, memang banyak. Memang kadang-kadang pelik lah. Kes tipu beli emas, semua memang kebanyakannya mereka ini akan menggunakan social media, telefon lah. Dia tak jumpa dah kita. Hatta kalau yang kes tipu tanah, jual beli tanah pun, contohlah kita kata tanah dekat Bukit Payung. Sekarang ni 1 ekar bagi 6, satu lot tu dia jual dengan harga RM90,000. Tiba-tiba ada orang jual RM45,000, tuan-tuan. Rasa-rasa nak beli tak? Beli. Sebab harga market di Bukit Payung tu 130 lah ni. 90 tu kira macam nasib-nasib lah tu. Tapi kalau orang boleh jual RM40,000, tapi apa tak? Ada tak? Ada. Macam mana dia jual? Kadang-kadang tuan-tuan dengan harga RM45,000 tu, dia tak pecah bahagian lagi.
Dia jual tanah ekar je kan. Dia jual kat kita lukisan saja. Maksudnya OKG kalau bawah beli ni, slot ni, blok A, ni bawah punya. OKG nanti kita akan buat dengan panggil juruko, baru pecah bahagian, baru dapat gerai individu. Tapi nak buat benda ni 3 tahun. 3 tahun nak tunggu RM120,000 lah. Tapi dia ni bagi modal RM45,000. Ada tak orang beli? Ada. Kena tipu dah? Ramai. Lepas tu, benda kita boleh buat, nak cepuk dia ke? Salah pula kita. Nak report boleh? Boleh akan ambil, akan tangkap dia, akan buatlah siasatan apa semua. Tapi kadang-kadang silap kat kita juga. Sebab orang nipu ni kadang-kadang dia ada paper dia ada surat, macam-macam lah. Sama ada mereka menggunakan peguam ataupun tak gunakan peguam. Kita ni, kalau lah ramai yang saya jumpa tuan-tuan, bila jumpa saya kat pejabat, Kozang tak tolong sikit, saya ada masalah. Tanya-tanya, dia kata, oh saya dah beli tanah ni, tapi 3 tahun dah tak dapat lagi tanah. Bila kita tanya begini, kata okey, ada 3-4 bulan lagi. Oh dalam proses dapat tanah. Oh gini, oh gitu. Tanya ada surat tak? Oh tak ada. Janji mulut lah buat apa? Dah kena boleh jaya gitu. Oh kawan lain anak buah pada jiran juga, anak saudara. Jeng. Lepas tu kita nak buat apa? Nak buat tindakan jenayah. Tak sampai hati dia ada anak bini. Lepas tu tuan nak minta lawyer buat surat sikit lah, macam mana. Susah lah. Kita boleh buat surat tuan. Minta surat datang kat kita, kita buka file. Buka file duit. Tu belum tentu dapat. Sebab itu kadang-kadang benda ni saya suka sangat nak nasihat kat orang. Sebelum buat apa-apa tu, tolonglah buat ada kertas, ada perjanjian, adalah paling tidak hitam putih. Ini jual. Saya pernah ada satu kes tuan-tuan, jual tanah 100,000, main mulut dia. Dia punya karamah dia tu, percaya kat orang tu 100,000 boleh main macam tu je, tanpa ada form 14A, tanpa tanda tangan apa-apa dokumen perjanjian sepatah pun tak ada. Tapi dalam kes itu dia dah bayar 60%. Maksudnya tuan tanah ni terima 60,000 dah. Tapi yang saya pelik tu, hak yang nak beli tanah tu sendiri, dia sanggup keluarkan duit dia 60,000 tanpa ada sebarang kertas, tanpa ada sebarang perjanjian untuk beli tanah. Kalau kena lebok, kena saja sadaqallahul azim. Terima kasih banyak-banyak lah, kan. Tapi ramai yang buat. Cuma tuan-tuan, pada malam ini kita nak bincangkan scammer yang menggunakan online. Antaranya apa kita sebut sebagai Macau scam. Dah berapa nama Macau scam ni? Macau tu di Taipei, Chinese Taipei tu kan, di Macau. Ini istilah asal. Tapi ni pihak berkuasa dah tak nak lagi dah guna Macau scam, sebab takut dapat surat daripada Macau nanti, kan. Sama juga dengan Nigerian scam, kita tak guna dah. Tapi apa yang kita guna, kita kata penipuan internet dalam talian. Macam mana dia buat? Biasanya mereka akan mengaku sebagai pegawai polis. Betul tak? Kadang-kadang kita tengah relax-relax, pagi Jumaat lepas habis bulan subuh tu, pukul 8 kita standby nak pergi pasar, tiba-tiba ada orang kontak kita, call kita. Dia kata dia pegawai polis. Kes apa? Kereta kamu ni di sebelum tu dipandai tuan-tuan. Dia call kita tu, dia dah tahu dah nombor, dia dah tahu nama. Boleh saya cakap dengan Cik Nizam? Ya, saya Cik Nizam ni. Okey, Cik Nizam, saya inspektor sekian-sekian dari IPD Beaufort, Sabah. Saya nak bagi tahu Cik Nizam bahawa kereta Cik Nizam nombor pendaftaran sekian-sekian telah terlibat dengan kemalangan, langgar mati, mangsa mati. Jadi pihak kami akan keluarkan saman lah.
Cik Nizam kena bayar. Kita pula, mana pula kita duduk di Terengganu? Tak pernahnya sepanjang hayat kita ni menjejakkan kaki di bumi di bawah bayu tu. Tak pernah. Beaufort lah tu. Kalau KK tahan lagi, Beaufort bawah sikit dekat Beaufort. Macam mana? Tapi kita ni tak perasan, tak tahu. Kita ikut je lah. Oh, ya ke? Kena bayar. Berapa cik nak kena bayar? Oh, kalau kes ini Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan, kena, kalau ikutkan ni, kena penjara ni sebab mangsa mati. Ginilah kalau tu kamu datanglah kat Beaufort ni, boleh tak? Mari. Tapi sebelum pukul 4 dia kata kena buat report. Sudah kita tuan-tuan, kita duduk di Terengganu nak pergi ke Beaufort. Maksudnya kita nak kena fly ke sana, nak kena ambil kapal terbang. Ada tak kapal terbang daripada Terengganu direct ke Kota Kinabalu? Tak ada. Lepas tu kita kena naik KL dulu. Naik KL pukul berapa tuan-tuan? Flight kita Terengganu ni pagi se, petang se. Pagi pukul 7.05, petang 15, pukul 5.20. Tadi dia suruh sebelum pukul 4 kita kena sampai Beaufort. Dah sudah, nak buat macam mana? Jadi kita pun macam mana saya duduk dekat kaunter anu ni nak pergi sana ni? Tak apa, kalau macam tu saya boleh sambungkan cik ke pegawai bertugas di IPD Beaufort. Boleh. Lepas tu kita pun mula-mula adalah dia orang pandai tuan-tuan. Mula-mula cakap lelaki, cakap oh kita pun okeylah, tak apalah, transfer lah call saya ni ke pegawai kamu. Siapa pegawai kamu? Oh, Inspector Lawrence. Lepas tu kita pun cakap perempuan pula. Cakaplah macam-macam lah dia buat. Kemudian sehinggalah kita beri akaun kita. Sebab dia orang ni bijak tuan-tuan. Dia orang ni memang well trained. Mereka ni ada kursus tau. Sebelum menjadi scammer ni, mereka akan dilatih untuk macam mana nak buat. Dia akan bagi situasi, kalau tak boleh situasi ni gagal, pergi pada situasi baru. Contoh tuan-tuan, macam kes tadi. Mula-mula dia kata kita langgar lari, langgar mati, mangsa mati. Tapi dia tak berjaya. Last kali dia kata apa? Oh cik, kereta cik sebenarnya unit narkotik kata ada barang terlarang pula. Kalau tadi kita langgar saja Seksyen 42, tiba-tiba sekarang ni Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya, hukum gantung mandatori. Mulalah kita ketol lutut pun. Bila sebut mati tapi dia orang ni memang cakaplah macam mana, buatlah macam mana. Kadang-kadang macam saya sendiri pun kadang-kadang suka juga melayan dia orang ni. Apa saja nak cari modal, nak ceramah kan. Nak tahu, tapi bijak dia orang ni. Pusing. Last kali tu kalau dia tak dapat, mulalah, barulah dia keluar suara yang sebenar dia, sambil carut lah kat kita. Dia maki hamun kita lah balik, kan? Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sini, kalau ada polis telefon, jarang dia akan bincang dengan kita dalam telefon tuan-tuan. Biasanya dia akan minta kita datang balai. Kalau lah kes tu di Balai Beaufort, kalau betul lah itu ceritanya, kita boleh je pergi jumpa dekat Balai IPD Kuala Terengganu ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab mereka akan aturkan pegawai untuk ambil statement kita. Tak perlu kita nak pergi sampai ke Beaufort, tak perlu nak pergi sampai ke KL, KLIA, ke Nilai. Sebab kes-kes macam ni banyak IPD Nilai. Sebab kan tak tahulah, mungkin kadang-kadang nombor telefon yang digunakan tu adalah nombor telefon di belah sana. Jadi biasanya polis-polis belah Seremban, belah Nilai ni akan kontak kita. Tapi kalau berlaku sekali pun, boleh je kita kata, cik, saya ni orang Terengganu, memang tak ada kenderaan. Kalau cik nakkan saya bagi keterangan, saya boleh datang ke IPD Kuala Terengganu, Balai Kuala Terengganu, Balai Cabang 3. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Sebab kita hanya bantu siasatan.
Tapi kalau kita suspek, Petroka datang lah. Tak ada benda lah. Dia datang ke rumah kita, dia bawa ke balai juga. Kan? Kita bagilah. Okey, itu yang biasa. Bila melibatkan polis. Ada juga yang melibatkan mahkamah. Mahkamah ni satu lagi. Kalau polis kita tahu dia tak ada jadual cuti, tahu. Tapi mahkamah tuan-tuan, dia ada hari cuti dia. Kalau kita di Terengganu, kita hari Ahad sampai hari Khamis. Khamis sampai pukul 3 je. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan terima panggilan dari Mahkamah Magistrate Selayar pada pagi Ahad, tak payah cakap banyak lah, tak telefon. Sebab mereka-mereka ini akan bekerja berdasarkan masa tadi saja. Maknanya kalau Ahad kita cuti selalu. Berapa rajin sangat dengan kontak kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kaki tangan mahkamah ni tak ada masa nak kontak kita orang biasa. Pernah tak tuan-tuan terima panggilan, dia kata, oh saya magistrate sekian-sekian dari Mahkamah Magistrate Selayar. Kamu ni ada satu kes pada kamu ni. Kalau kamu tak datang, kita akan hantar orang tangkap, polis akan ambil kamu. Pernah terima tak? Kalau kita fikir tuan-tuan, magistrate ni pegawai mahkamah hakim. Kalau grade dia tu grade 44, maksudnya dah 7-8 tahun kerja dah. Ada ke masa dia nak kontak kita tuan-tuan? Tak ada. Kami pun kalau nak berhubung dengan mahkamah, kami takkan boleh cakap direct dengan hakim, dengan magistrate, dengan hakim session, dengan yang arif hakim langsung lah. Memang tak boleh. Melainkan tu kawan-kawan anak barang kita. Itu pun bukan urusan kerja. Kalau urusan kerja tak boleh. Dia ada etika dia. Maknanya kalau saya ada isu, ada sesuatu nak tanya, saya tak boleh kontak dia orang. Dan memang kita tak tahu nombor dia orang. Yang saya boleh kontak, bercakap dengan jurubahasa mahkamah sahaja. Kaki tangan mahkamah. Dan ialah macam saya kata tadi, mereka tak akan kontak kita. Kalau dia mengaku dia kata pegawai eksekutif mahkamah, tuan-tuan, mana ada pegawai eksekutif, jawatan pegawai eksekutif di mahkamah? Tak ada. Yang ada apa dia? Pendaftar, penolong pendaftar, timbalan pendaftar, jurubahasa kanan. Itu ada. Ini scammer kalau tengok live saya, dia tahu ni. Tapi kebanyakan mereka ini dia tak study. Dia kata, oh saya pegawai eksekutif mahkamah. Mana ada? Lepas tu tuan-tuan boleh semak juga. Tanya dia, kes apa, nombor berapa. Yang ni pun tips juga, panduan pada tuan-tuan. Kita di Mahkamah Malaysia ini, dia ada sistem nombor dia. Kalau kes itu didaftarkan di negeri Terengganu, dia mesti ada huruf T di depan kes. TA, kes mahkamah tinggi. TB, kes mahkamah session. TC, kes mahkamah magistrate. Kalau dia kata, cik, saya magistrate sekian-sekian, cik ada kes nombor 392003/4000. Letak telefon dia. Sebab kes di mahkamah macam tadi. Kalau kes itu didaftarkan di Selangor, dia mesti huruf B. Kalau Kelantan huruf D. Sama macam nombor plate kereta. Sama je. So kalau lepas ni ada, kena hati-hatilah. Tapi tuan-tuan, kalau kes-kes mahkamah ni, mereka memang tak akan kontak kita. Kalau tak, dah lama selesai kes. Kalau tak, peguam tak payahlah bagi tahu mahkamah, puan, tuan, kita minta tangguh kes sebab kami tak dapat jejaki defendant. Tak akan berlaku tuan-tuan. Sebab kita tak ada kontak pun. Sebab tu kadang-kadang kalau kes-kes macam kes
harta kan, wasiat kan, kita buat di Mahkamah Tinggi nak mengesahkan kematian. Tok Ki kita meninggal tahun 1947. Kita ni cucu ni, 1947 Tok Ki meninggal, ayah lahir, maknanya ayah ni duduk dalam kandungan ibu lagi. Tok Ki meninggal tu. Lepas tu ayah meninggal, kita nak ambil harta tu, nak uruskan harta pusaka tu. Tapi nak ngesahkan dulu kematian Tok Ki tahun 1947. Macam mana nak buat tuan-tuan? Lama proses dia, kena turun naik mahkamah dulu. Tapi kalau yang kes macam ni, kena tengok. Sebab biasanya yang akan berhubung dengan tuan-tuan adalah peguam. Mahkamah sendiri dia takkan turun padang untuk cari. Yang akan jumpa peguam. Tapi lepas ni mungkin aku ada pula scammer peguam, Naya. Kan? Tuan-tuan boleh semak lah macam mana. Nanti kita tunjuk macam mana kita nak semak. Okey. Itu yang kita sebut sebagai Macau scam. Mereka menggunakan, menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank. Pegawai bank kadang-kadang ada juga. Dia telefon kita, dia kata akaun kita akan disekat kerana terlibat dengan aktiviti yang tidak sah, AMLA. Tuan-tuan, kalau kita tak pernah buka, tak pernah berurusan dengan bank tu, lupakan saja. Tak ada kena-mengena pun dengan kita. Kalau contoh, kita ni adalah 3-4 bank. Bank Palerima, bank Sotong, bank apa lagi? Kita tak naklah sebut kan, sebab dia tak taja program kita. Kalau dia taja dah enak kita sebutlah kan. Tapi contoh kita berurusan dengan bank ini saja. Ini akaun gaji kita, yang ini adalah kita buat apa-apa. Tapi tiba-tiba bank lain call. Bank lain dia kata, oh, akaun you sekarang ni kita tengah detect ada fund masuk kerana aktiviti yang salah. Jadi you kena bayar, kalau tak nanti semua akaun you kena sekat. Sebab akaun ni tak settle, you kena datang untuk settle, kena bayar. Ramai kena? Ramai. Lepas tu kadang-kadang dia pandai tau, dia siap tanya lagi. Cik Abu duduk kat mana ni? Saya ada kat rumah. Siapa ada kat rumah? Oh, isteri saya ada, anak saya ada, cucu saya ada. Okey, boleh tak Cik Abu pergi pada satu tempat yang orang lain tak tahu? Kenapa pula? Kena bagi tahu lah mereka, kita kan duit kita. Isu dia, anak kita pula bukan orang lain, pegawai polis. Dah apa? Oh, tak boleh cik, sebab nanti kalaulah isu ini, maklumat ini diketahui oleh pihak ketiga, cik didapati bersalah dan akaun terus automatik kena tutup. Oh, kita pun tak pasal-pasal. Mek baru buat nasi goreng ikan, tak dan jamah terus naik bilik, kunci pintu. Sebab tak nak, yang takutnya akaun bank kita dibekukan. Lepas tu mulalah dia suruh buat itu, buat ini. Itu yang banyak berlaku. Selain daripada mahkamah, bank, learning yang ada kurier. Ya, Haji kena. Sebab dia dah tepu dah, kes mahkamah dia dah tahu dah. Mungkin ceramah kita kot, ramai dah tahu dah. Lepas ni kalau orang mengaku mahkamah, letak je. Dia dah tukar dah, mahkamah dah tak ada dah, immigration dah tak ada dah, lembaga hasil dah tak ada. Kemudian apa lagi, polis dah tak ada. Dia buat, dia kata dia daripada syarikat kurier. Syarikat kurier ni tuan-tuan, kalau kita beli barang, kita tahu barang tu kita beli kan. Kita boleh track sendiri. Tapi kalau dia orang call, apa masalahnya dia orang call kita? Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Dia call ni, Cik Nizam, okey, saya daripada syarikat ABC, kita ada barang ni, tak boleh nak sampai pada cik. Jadi cik kena kutip, kena datang kan? Kena datang kat pejabat kita. Masalahnya, kalau dah kamu tahu alamat saya, nombor telefon saya, hantar je lah. Apa masalah? Apa nak suruh saya pergi kutip dekat pejabat pula? Dia kata barang terlarang. Barang terlarang. Itu kedua, selepas pada tu. Dia ada step dia. Kan? So bila macam tu, kita satu je kata, you tahu I punya address, you tahu I punya contact number, hantar je lah. Okay. Kemudian dia ubah, dia kata, oh, kita tak boleh hantar sebab barang ini ada barang terlarang. Okey,
Sama Okey. Saya tu. Kalau barang terlarang, hantarlah ke polis. Apa kena-mengena dengan saya? Okey, itu satu. Yang kedua, macam mana you tahu barang tu barang terlarang? Tanya dia balik. Oh, kita ada scanner, kita boleh detect radar ke, senjata ke, ada apa ke, semua kita boleh detect. Okay, and then kalau macam tu keadaan dia, company awak kena tutup lah dulu. Sebab awak lah yang mengedar, awak lah yang buat. So, apa yang berlaku? Hantar je lah, pergi buat report polis dulu. Saya bukan, saya tak tahu. Itu je lah. Tapi tuan-tuan, kalau tak cukup kental, tak payah jawab lah. Sebab kita tahu, kalau ada barang kita memang kita order, kebetulan memang online tu kita ada, Mac kita siap beli lagi, khabar bang, ni saya beli dah ni KG sampailah 3-4 hari. Okey dah, kita tahu ada tracking number tak? Sebab dalam sistem tu, hak warna orange ke, hak warna purple tu ke, sekali lagi kita tak nak sebut lah nama dia kan, dia dah bagi tahu dah barang tu ada mana. Kita boleh track dah. Oh, barang tu ada dekat Cerang Cina. Oh, barang tu ada dekat Golden Rose. Ada kita tahu lah. Ini bila barang yang tak ada tu, tiba-tiba dia kata kita punya, letak telefon dia. Itu je habuan dia, makanan dia. Okey. Seterusnya tuan-tuan. So kalau saya ni, tak payahlah. Kalau ada benda-benda gitu, tak payah. Sama juga kalau ada kes polis ke, macam telefon apa semua tu, pergi je lah kat mahkamah, tanya betul ke tidak, saya ada ke tidak. Biasanya tak ada tuan-tuan. Dan kita sendiri pun satu je, kalau kita tak pernah terlibat dengan benda tu, tak payah hiraukan, memang tak ada. Contoh macam tadi tu, kereta, dia kata kereta kita ada berlanggar di Beaufort. Kita kereta pun tak ada, nak risau apa? Lainlah kalau memang betul ada. Kantor lah tu, ada kereta kat luar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dalam ini, ramai juga di kalangan kita ni yang terkena dengan kita panggil love scam. Penipuan scammer cinta. Ini maklum lah tuan-tuan kan, kita dah seorang kan, dah lama, ataupun biasanya target dia ni wanita-wanita yang mungkin kesepian. Dia kesepian, kematian suami, bercerai, jadi dia nak mencari kawan. Biasanya mereka akan menggunakan laman sosial lah. Adalah yang laman temu janji ni, kan? Jangan kata kita tak ada tau. Kita ada juga orang Muslim ni. Ada. Jangan kata tak ada. Yang laman web pencari jodoh tu. Tuan-tuan jangan pergilah cari penyakit dia, tak payah masuk. Yang mana ada isteri tak payah mengada-ngada. Yang tak ada pasangan tak payah nak menggunakan laman web tersebut. Carilah elok-elok. Kita ada adat, kita ada budaya, kita berkenan antar pinangan kan. Senang, tak payahlah nak pergi tengok. Sebab tuan-tuan, apa yang terpapar di dalam laman web tersebut tak sama. Contohlah, kalau kita ni orang perempuan nak mencari pasangan, pertama scammer ni dia akan cari, dia akan gunakan muka orang yang handsome sangat. Sikit lagi lah nak sama macam saya lah. Dia akan cari orang yang handsome. Kalau dia nak target orang, dia tahu kita ni orang Melayu kuat agamanya, dia akan cari orang yang alim-alim sikit, ada janggut-janggut panjang, berkepiah. Dia akan letak. Kadang-kadang dalam laman web Facebook pun dia sengaja, dia pergi masjid, selfie dan jemaah, selfie dan subuh. Sebab kadang-kadang dah betul jiwa kita ni kosong kan. Kakak-kakak yang mana mencari pasangan tu kadang-kadang jiwanya kosong, dia nak berteman. Tapi bila tiba-tiba dapatlah seorang lelaki yang konon-kononnya terlalu caring, kadang-kadang yang bersuami pun sepatah perkataan I love you tu tak pernah dapat daripada
suami. Sejak kahwin tahun 1973 sampai ni tak pernah terima perkataan I love you sayang. Tiba-tiba adalah seorang handsome macam oppa orang Korea tu ucap good night dear, good morning sayang, how are you today. Agak-agak tak percaya kita. Selain daripada ucapan-ucapan manis itu, mereka juga menggambarkan yang mereka ini biasanya akan kerja yang hebat-hebat. Kerja apa? Oil and gas lah. Base kat mana? Ketai ke? Dah, ramai nak ketai. Base kat mana? Qatar, Kuwait, duduk Abu Dhabi, duduk di Dubai. Tak nak kalah dia. Dia akan gunakan lah tuan-tuan sekarang ni teknologi AI, Artificial Intelligence, teknologi pembuatan. Memang bahaya. Muka kita badan orang lain. Kalau dulu kita duk cerita pasal superimpose kan, kadang-kadang kita tengoklah dulu-dululah zaman-zaman fitnah dulu kan. Sekarang ni zaman fitnah juga lah. Dia nak menjatuhkan orang ni muka putih, tengkok warna hitam. Tapi kita nampak macam dia, looks like him but not him. Sekarang ini dia boleh buat dah. Kalau dulu gambar stick, maknanya gambar kita duduk. Contohlah gambar hari ni saya duduk gini, dia ambil gambar saya, dia letak dekat benda lain. Ni tuan-tuan, gambar kita tengah baring, dia boleh buat. Ataupun gambar bergerak. Kalau dulu stay picture, gambar maknanya dia just muka kita, gambar kita dia tepek gambar muka orang lain, jadilah macam gambar kita. Macam betul kan. Saiz badan pun lebih kurang, tapi nampak kurus sikit ni. Oh, puasa kot. Tapi muka kita, ni bukan muka lagi dah. Kita bergerak tu, gambar bergerak, gambar berjalan. Teknologi yang dia buat. So tuan-tuan, dia orang ni pandai. Apa dia buat? Dia katalah, dia ambil lah video mana-mana, dia kata dia kerja dekat offshore. Dia memang sayang kat kita ni lah. Tak ada orang lain lah. Dan dia memang bercadang nak kahwin bila habis kontrak dia dekat Dubai. Cair kita pun. Cair lah. Tengok dia pakai pun kereta bukan pakai kereta P, kereta H, bukan H, GNC. Kereta besar tu dekat Dubai tu. Kita pun betul juga kan. Pakai kereta besar, gaji pun orang oil and gas. Hak yang duduk di Terengganu ni pun paling tidak berapa ribu gaji, 12,000. Orang yang main scaffolding tu, yang pergi offshore, kerja dia tak ada benda lain, dia pasal scaffolding je. Maknanya dia buat maintenance je dekat laut tu. Berapa ribu? 8,000 tuan-tuan boleh buat balik. Kerja berapa minggu? 3 minggu di laut, 2 minggu darat, atau seminggu darat. Lepas tu pergi laut balik 8,000. Itu busuk dah tu. Tapi kalau ada engineer, tak 30-40 ribu. Kita kalau dengar macam tu kan. Jadi apa yang kita buat? Berkawanlah dengan dia. Kalau kita ni orang agama sikit, cairlah. Dia bagi hadis setiap hari, kongsi kan. Silap-silap pukul 5.30 dia panggil, dia call kita, WhatsApp kita. Yuk kita solat jemaah. Allahu Rabbi, sedapnya lah kan. Ajak solat jemaah subuh. 5.30 kontak kita dah, kejut kita. Siapa yang tak tergoda? Yelah, nafsu satu hal. Ni kita nak mencari future husband, future imam ni, mestilah nak cari orang yang complete, yang perfect kan. Gaji besar, rupa ada, kuat agama pula tu. Kena pula tu laki kita tak pernah pula macam tu. Mulalah. Itu antara juga tuan-tuan, antara sebab-sebab penceraian yang berlaku di kalangan kita orang Islam. Inilah juga dia bercinta dengan orang yang dia sendiri pun tak tahu. Hanya bayang-bayang saja. Selama ni hak dia kahwin dengan tok laki dia tu 20 tahun, 30 tahun, tak ada benda yang bagus lah bagi dia.
Orang yang dia baru kenal 3 hari tu, oh itulah segala-galanya. Kalaulah aku kahwin dengan dia ni, senang lenang lah aku. Dia balik Malaysia kat ni, orang dapat rumah banglo dah aku, kereta besar dah aku. Untuk lelaki dia ni kerja biasa je lah, dok cetong lah kata kan. Betul mulalah, you tak itulah, you tak inilah, I tak nak lah dengan you lah. Tengoklah kat tangan I ni, tak ada langsung surat benang pun tak ada, surat emas pun tak ada dekat tangan ni, punyalah ni. Macam-macam lah tuan-tuan. Tapi apa yang mereka buat tuan-tuan? Pertama, mereka akan tipu kita, duit kita sendiri. Kadang-kadang dia buat cerita lah, oh my love, my dear, I kena tahan immigration Saudi, I kena tahan immigration Dubai, ada masalah ni, ada orang report deki kat saya, jadi saya kena bayar lah pada polis dia sekian-sekian, kalau tak saya mengikut dalam penjara. Kita pula, alamak kan, my dear, saya pun tak ada, my dear orang terengganu. Yelah kan, future husband kita kan orang kaya, my dear lah. Saya pun tak ada duit, macam mana ni, ada 300, bolehlah 300, bagilah, transfer 300. Lepas tu kek petang sikit lagi, oh my dear, tak cukup my dear, I dah kejap lagi dah masuk lokap ni, boleh tak bagi lagi? Okey lah, kita berempah pulang lah, carilah, aku ada gelang lagi ke, gadai lah dulu, bagi 500. Dah gadai tu pula kek besok, oh I dah duduk dalam penjara, boleh tak tahan lah rasanya duduk penjara ni, boleh tak ditolong transfer, bayar polis ni minta 3,000. Kita pun bagilah, bagi 3,000 tuan-tuan, orang dalam penjara. Logik tak? Logik ke tidak? Orang yang duduk penjara boleh WhatsApp kita lagi minta duit. Logik ke tidak? Kita tak fikir pak logik tu, kan? Sebab kita fikir sayang dia, cinta dia, tak peduli dah tu. Jadi kita pun tanpa usul periksa, kita pun bayar je lah 3,000. Lepas tu biasa tuan-tuan, kita bayar ke mana? Ke mana kita bayar? Biasanya kita bayar ke akaun kedai. Macam contoh kita kata, kita kenal lah brother tadi tu, nama dia Ahmad bin Abu. Ahmad bin Abu tak syawal nama dia tak. Irfan Shauqi, nama ustaz sikit lah, ini bukan nama sebenar ya. Irfan Shauqi, engineer oil and gas, duduk kat Dubai, minta tolong. Tapi bila dia suruh transfer tu, dia suruh transfer kepada siapa? Transfer kepada akaun Lawrence Sia, nama Cina dah. Apa kaitan? Bila kita tanya, oh yang ini bos dia yang uruskan visa dia, kena transfer kat dia. Kita pun transfer. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, Lawrence Sia tadi tu adalah kedai akaun. So tak apalah, maknanya kalau kita kena tipu duit saja. Ada juga yang love scam ni, kita yang dikudakannya pula, kita pula jadi kedai. Cara dia macam mana? Dia kata, okay, you, since you tak boleh nak transfer duit tu pada I, okay ginilah, ada orang nak transfer, I dapat kontak kawan I dekat Hong Kong nak transfer duit, tapi you know lah, I punya account dah kena block, boleh tak gunakan akaun you sekejap? Ada orang nak transfer, nanti orang akan transfer ke akaun you, tapi nanti you boleh tak you bagi you punya username dengan password. Kita pun okey, pertama duit tak ada. Tadi dia minta 3,000, duit kita tak ada 3,000. Tapi my love ni minta apa? Minta pinjam akaun sebab ada orang nak masuk duit. Kita pun okeylah, aku tak perlu keluarkan duit, kita boleh bantu. Okeylah my dear, I bagilah, okey ni username, ini password, ting tong, thank you very much tuan-tuan. The moment pada saat kita serahkan user ID dengan password kita pada pihak ketiga, selamat duit kita, selamat akaun kita. Yang tak selamat siapa? Kita. Kerana apa?
mestinya akaun kita akan digunakan oleh scammer ni untuk tipu duit orang lain pula dan transfer ke akaun kita. Jadi kalau dah transfer ke akaun kita, tak ada halang lah. Orang yang kena tipu tadi tu dia akan buat report polis. Dan bila kena buat report polis, dia bagi tahulah akaun mana-mana dia transfer, nama kita, nombor akaun kita, bank kita. Jadi pihak berkuasa pun datang jemput kita di rumah. Kalau siapa nak rasa naik radio cam, silakan. Tapi ramai tak orang kena? Ramai. Asalnya tadi tu nak bercinta, nak mencari a shoulder to cry on, nak berkongsi. Pada usia-usia lanjut ni kan, nak ada teman. Tiba-tiba dahlah duit kita kena tipu. Lepas tu kita pula ke dalam sebab akaun kita telah disalahguna. Ramai tuan-tuan. Jadi elok-eloklah tadi tu kita boleh selamat, tak selamat lagi dah. Okey. Precaution nak mengelak ada. Okey. Sebab itu tuan-tuan, orang tua pun dah berpesan. Kan? Dia kata apa? Beras kisar mudik ke hulu, tanah pulut santan durian. Tak ada orang menyesal dulu, banyak orang menyesal kemudian. Maksudnya dah transfer dah duit. Kan? Barulah kita nak tertanya-tanya, betul ke tidak ni, betul ke tidak ni, aku dah transfer. Ni kes-kes yang kita dalam Telegram ni, Tok Imam dia minta duit, kan? Ada kan? Tak pasal-pasal. Subuh tadi minta duit, pukul 8 kita transfer, Zuhur tadi jumpa. Tanya kepada adalah imam kata mana ada je, saya tak minta pun. Rupa-rupanya telefon dia kena hack, kena minta duit. Okey, pertama macam mana kita nak mengelak diri? Okey, yang pertama kita kena buat semakan. Kalau kita kena transfer duit, okey, macam tadilah kita kena tipu orang ni, dia kata dia polis, dia kata dia apa kita panggil, mahkamah, kena transfer duit. Pertama, tuan-tuan boleh semak akaun number yang diguna tu. Sebab kan biasa dia bagi tahu kan, kena bayar transfer ke akaun ini. Okey, tuan-tuan dapatkan nombor akaun tu, pergi buat semakan di mana? Di laman web, nama dia Semak Mule. Semak SEMAK MULE. Tuan-tuan type je lah kat Google tu, dia akan keluar satu link yang disediakan oleh pihak PDRM, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dia dah buat dah satu laman web. Tuan-tuan letaklah nombor situ, letak nombor bank tu, account number tu. Lepas tu klik carian. Kalaulah carian dia tu, result dia keluar, terdapat 13 kali carian terhadap nombor ini dan 3 laporan polis berkenaan nombor berkaitan. Maksudnya tuan-tuan, nombor tu nombor akaun keldai. Maknanya dah ada orang, 13 orang dah mencari nombor. Maknanya dia dah buat semakan. Dah kalau ramai orang semak, maksudnya tak betul lah. Maksudnya nombor ni dah tersebar banyak. Dah ramai dah orang scammer ni suruh transfer ke akaun ni. Jadi orang-orang ni dah buat semakan. Itu semakan saja. Tapi kalau ada laporan, saya boleh katakan 90% adalah akaun scammer lah. Maksudnya ada orang dah kena dah. Dah ada 10 orang dah buat laporan polis, kata dia kena tipu dan dia transfer pada duit pada akaun itu. Maksudnya memang dia akaun scammer lah tu. Jadi janganlah terlibat. Jangan apa orang kata, hati-hati. Jangan transfer duit lah. Kemudian orang dulu memalu nobat dipalu kayu berangan. Fikir dulu sebelum buat, kalau dibuat menyesal jangan. Kan? Orang lama itu senang je kan, tanya dulu. Sebab itu Allah sendiri pun dalam Quran disebut apa? Fas'alu ala zikri fa in kuntum la ta'lamun. Kan? Tanya orang yang tahu, yang berilmu, sekiranya kamu tak tahu. Dah kita tak tahu, kes mahkamah, carilah lawyer. Jangan cari orang lain.
Kalau kita sakit, pergi cari doktor. Jangan pergi tanya mekanik. Mekanik dia meki motor, meki kereta. Kita sakit dada, tanya mekanik buat apa. Ubat dia pandai hidup, saya 12. Boleh gitu? Tak boleh. Kena tanya. Contoh macam isu macam ni, tanyalah. Pergi buat semakan kat balai. Kita ada semakan tadi, kita semak. Tak ada masalah. Tanya dulu. Janganlah transfer baru tanya. Tanya dulu. Macam tadi tu kita kata, kalau Datuk Imam minta duit transfer, kita tanya dulu Datuk Imam tu, kontak dulu nombor tu. Saya kena minggu lepas. Sama je. Dalam WhatsApp group. Minggu lepas kena. Pagi tu saya tengok pukul 12.30 malam. Dia tanya, "You bukan bos sihat ke?" Tapi saya tak tengok pagi masa kat masjid ni saya tengok. Lepas tu dia WhatsApp, dia kata tak punya ambil seribu. Lepas tu Haji bagi tak? Biar saya call number dia, saya call number WhatsApp, saya call dia sendiri. Kawan memang, dia kata memang betul. Tuan-tuan, seminggu dua ni kebanyakan ni memang banyak phone kena hack. Dia hack nombor WhatsApp. Ya. Dulu Telegram. Ini kita ada kena ban ni. Dulu Telegram, sekarang ni dalam WhatsApp. Kalau dalam grup tu dia masuk, dia kata, "Oh, sekarang ni banyak sangat scammer dalam grup ni, kita nak ni. Ini nombor saya baru." Tengok. Tuan-tuan perhati. Sebab tu sebelum apa-apa, admin kena ambil peranan. Kontak balik nombor dia ni. Betul tak? Kalau betul lah dia kena hack, dia kata, "Oh, saya tak boleh nak buka saya punya WhatsApp lah, dah 2 hari." Confirm. Keluarkan dia dulu. Remove dia dulu. Remove dia seorang. Tak apa lagi pada ramai kita ni, 40-50 orang dalam grup kita ni. Kan? Jadi kena buat semakan. Kena tanya orang. Macam-macam tempat, macam-macam kaedah. Sebab tu Alhamdulillah saya berterima kasih kepada pihak masjid kerana nak kongsi benda ni, nak tahu benda ni. Sebab tak ada orang nak bagi tahu. Kan? Jadi sekali-sekala tu kita dapat juga maklumat benda macam ni, memadailah untuk kita berwaspada, berhati-hati. Kan? Tak kira lah sama ada kita ke anak kita ke. Sebab anak-anak kita yang berada di luar tu, di universiti, di kolej, kita tak tahu tuan-tuan. Kan? Jadi sekali-sekala tu tanya dia orang ni, ada tak orang ni, ada tak dapat macam ni, akaun ada berapa, buka akaun berapa. Sebab kita tak nak tuan-tuan. Anak-anak buka ni dia tak tahu tahu. Orang suruh dia buka akaun, dia pergi buka akaun. Lepas tu orang tu minta kad ATM dengan PIN number, dia pun bagi atas alasan apa sekalipun. Tu tajuk tu mungkin kita bincang kemudian keldai akaun secara spesifik. Macam mana kita nak mengelak diri, ataupun apa kesan dia kalau kita kena. Macam mana nak buat, kan? InsyaAllah aku nanti kita ajar pula Saya dah kena email, WhatsApp, lepas tu ni Messenger. Banyak tu. Kan? Jadi nanti insyaAllah tuan-tuan, kalau tak stop. Tak apa. Sebab itu kita kata kita kena sentiasa waspada. Jadi tak apa, insyaAllah kalau ada ruang waktu nanti, kita ada lagi 2-3 perkara juga ni. Modus-modus operandi yang baru, kan? Scammer jual beli emas, pelaburan, lepas tu yang menggunakan agama ni banyak. Kan? InsyaAllah kalau ada masa nanti, kita bincang, kita kupas tajuk-tajuk itu pula. Sebab tuan-tuan, kita ni orang masjid, kan? Dan mereka ni memang tuju pada kita. Nak pergi umrah, derma, wakaf, banyak. Bukan kita tak salahkan ustaz-ustazah yang mana yang betul ni, tapi yang kita marah ni orang yang bukan sebenar. Tak ada pusat tahfiz, dia kata ada pusat tahfiz. Itu kita tak nak. Yang ada pusat tahfiz betul, silakan, tak ada masalah. Kan? Ini yang kita marah ni, mereka menggunakan nama agama. InsyaAllah. Ya. Nasihat untuk nak mengelak semua-semua ni. Okey, yang pertama macam kita kata tadi tu, semak dulu. Itu saja. Tanya, belajar. Janganlah kita kata bila orang suruh buat itu buat. Jangan. Kita orang masjid, orang surau ini, kita ada ilmu, kita tanya pada orang yang ada ilmu. Tak ada ilmu tu tanya. Itu sajalah. Jangan malu bertanya. Sebab kita ni kalau dah buat, malu kita. Kan? Saya tak bimbang kalau pasal scammer tu, sebab dia biasanya scammer ni kita tamak je. Kan? Kalau kita tak ada sifat tamak tu, insyaAllah kita tak kena scam.
Tapi kalau kita ni contohlah orang ajak itu untung macam ni, yang itu biasa kita kena lah. Tapi yang saya cukup risau adalah kedai account, sebab kita ada implikasi negatif. Kriminal kena tangkap tuan-tuan, kena dakwa di mahkamah. Kalau kita di kaki tangan kerajaan, silap-silap bulan kena buang kerja. Pencen kita disekat, terus ditamatkan. Yang itu kita tak nak. InsyaAllah tuan-tuan, ada masa nanti kita akan kupas pula tajuk apa kedai account ni. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak Jabatan Kawasan Masjid kerana sudi jemput kita untuk bincangkan tajuk ini. InsyaAllah ada ruang waktu nanti kita akan cuba kupas tajuk-tajuk lain. Tuan-tuan, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai seorang manusia. Aku li qauli hadza bi astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.